Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, baru-baru ini saya dapat soalan daripada sub kepada saya. Adakah dropship atau secondhand ini sesuai untuk kedai Shopee? Okey, untuk pengetahuan dalam masa kelas Shopee kami beri tunjuk ajar bagaimana untuk anda memulakan bisnes online bermula pada Shopee dengan menggunakan dropship atau secondhand. So, untuk secondhand yang kami sering sarankan ialah menggunakan content atau value. Kerana melalui kajian kami, mereka berdua ini, syarikat ni adalah lebih sesuai untuk kita gunakan. Okey. So, apabila soalan ini timbul, kenapa masyarakat Shopee menggunakan Shopee dengan dropship atau secondhand? So, yang pertama, mudah. Okey. So, apabila anda menggunakan dropship atau secondhand, anda tidak perlu buat apa-apa. Okey. Segala urusan yang dilakukan termasuk hantaran dan segalanya dilakukan oleh dropship tersebut. So, anda mempunyai masa untuk anda fokus mempelajari tentang 5 sales funnel kami ini, bagaimana untuk mempraktikkan di dalam kedai Shopee anda. Okey. So, bila tentang benda ini ada yang masa, artinya anda punya masa untuk belajar. Okey, kerana anda bukan saja belajar tentang teknik 5 funnel kami ini juga, tetapi juga anda mempelajari bagaimana menggunakan Shopee Seller Center di dalam dashboard tersebut. Ada banyak. So, anda kena belajar. So, jika anda mempunyai sebuah dropship yang perlu anda uruskan shipping semua, dia memakan masa anda dan anda tidak sempat untuk belajar. Atau anda memang tak sempat belajar apa dan tanpa jualan, sibuk buat uruskan promosikan produk tersebut, nak uruskan shipping, akhirnya kedai Shopee anda terbengkalai, nak belajar Seller Center pun tak dapat, nak belajar tentang 5 funnel kami pun tak dapat. Akhirnya terbengkalai. Sebab tu saya menggunakan dropship atau secondhand untuk anda. Dan yang ketiga, dari segi pemahaman kami, Shopee adalah sebuah e-commerce. Kerana sistem di dalam Shopee juga adalah sebuah, orang kata, sistem yang ala-ala e-commerce lah, di mana dia mempunyai add to cart, dia mempunyai chatting kan. So, jika anda ingin membuka, anda ingin mengembangkan diri anda sebagai seorang bisnes online, so guideline sebagai seorang peniaga bisnes online ada di dalam Shopee. So, dari segi engagement semua ada dalam Shopee. So, anda buka Shopify, anda gunakan WordPress, buka e-commerce sendiri, benda adalah sama saja. Cuma perbezaan dari segi teknikal. Dari segi funnel sales adalah sama saja. Sama dia sebagai Shopee funnel sales, tetapi juga boleh dibawa ke e-commerce anda kerana teknik adalah sama. Anda perlu buat listing, anda perlu marketing, anda perlu cek product winning, sama sahaja. So, dari segi teknikal saja berbeza. Dari segi konsep adalah sama. Tetapi anda kena faham bagaimana untuk memahami apa tu e-commerce di dalam Shopee tersebut. Okey, itu yang kedua. Dan kelainannya pula, okey, kami juga memberikan tunjuk ajar dari segi blog dan juga Facebook Ads. Semana jika ingin berkembang, anda harus mempunyai website. Ini adalah kemestian sebagai seorang bisnes online. So, kena website, sama nak jadi affiliate ke, atau anda mempunyai e-commerce sendiri ke, boleh diteruskan atau menjual produk Shopee di dalam blog anda sendiri pun boleh juga. So, ini semua ini kami berikan tunjuk ajar. Dan sekaligus juga kami beri tunjuk ajar bagaimana membuat Facebook Ads, di mana Facebook Ads adalah iklan berbayar yang popular di dunia, dan untuk saya adalah satu perkara yang wajib dipelajari lah untuk mengembangkan bisnes anda pada masa akan datang. Okey, inilah salah satu kenapa masa kelas peminat kami memberikan tunjuk ajar ini. Okey, tetapi secara jujurnya, membuat kerja sebagai dropship atau secondhand di Shopee adalah sukar. Dan keuntungan yang kita war-warkan ini sebenarnya bukanlah keuntungan yang terlalu besar. Okey. So, contoh yang pertama, anda katakan saya dapat RM6,000 sebulan. RM6,000 sebulan. Tetapi sebagai kita seorang berpengalaman sebagai dropship atau secondhand di Sebeli katakan, dia memberikan anda 16% hingga 20% margin keuntungan. Lebih kurang 4% hingga 7% anda akan hilang untuk transaction fee dan juga conversion fee. Anda tinggal 13%. So, 6% itu anda harus berikan marketing. Dalam Shopee harus berikan marketing atau offer, di mana anda berikan harga diskaun, harga voucher, bundle deal. So, ini semua memberi impact kepada anda punya keuntungan margin untung, sehingga
kadang-kadang mendapat 6 hingga 10% sajalah. Itu dapat. So, 6,000, dia bukan dapat 600 saja. Gaji minimum pun tak dapat. Okey, sebenarnya. So, artinya anda nak jadi kaya sebagai seorang dropship atau sekenas adalah sukar. So, rasa apa tindakan yang kami berikan adalah anda kena mencari lebih banyak produk winning dan produk untung lebih besar. So, kadang keuntungan sebagai Shopee adalah bergantung kepada produk winning. Sebagai seorang saya beli atau komentar, lagi banyak produk winning, lagi banyak kadar untung anda. Itu yang kita kena kejar. Okey, kedua, dan setelah anda memahami bagaimana fungsi dan teknik Shopee, anda pergunakan kedua. Anda tak mesti bergantung pada saya beli atau komentar. Di mana anda mencari produk yang lebih mahal atau menjadi ejen atau stokis untuk memberikan kadar untung anda meningkat lagi. Itu next step anda seterusnya. Anda tak boleh bergantung pada dropship atau sekenas. Okey? Itu dari segi kadar keuntungan yang kecil. Nombor dua ada dari segi saingan harga. Memang inilah muka musuh utama anda sebagai dropship atau sekenas menggunakan saya beli atau komentar. Di mana ramai penjual gemar menurunkan harga hingga tak masuk akal sehingga keuntungan sebesar 1% saja. Kalau 1% jangan jual. Okey. So, apa tindakan anda dalam untuk mengatasi masalah saingan harga ni? So, dalam masterclass pemanak kami sering menyarankanlah anda membuat produk analisis dengan melihat harga dan produk trend. Harga melihat, trend produk kena lihat. Sekarang kena lihat benda-benda macam ni lah. Anda merasa baik kerana di value dan komunitas memiliki produk yang banyak dan harga tersebut tidak kompetitif. Tinggalkan saja. Ada produk yang banyak, harga tidak kompetitif, tinggal saja dan cek produk lain menggunakan kaedah yang kami berikan dalam masterclass pemanak ini. Okey. Namun, bila saya kata macam ni, dia melibatkan banyak data yang harus ada kumpul lah untuk membandingkan ke semua produk yang ada di dalam value dan komunitas untuk mendapatkan produk winning. Itu tambahan kerja yang perlu anda lakukan. Sebab itu anda perlukan masa untuk menjual produk di value atau komunitas secara dropship atau sekenas. So, ada masa untuk buat analisis kajian trend dan harga kerana sangat harga di sana adalah amat tinggi. So, anda ketinggalan kalau anda tidak mempunyai kepakaran dan mencari produk winning. Okey. Ketiga, ada stok produk dropship kecil. Inilah satu paling saya paling menyampah juga dengan dropship, iaitu setiap stok yang mereka berikan untuk setiap produk di dalam mereka punya stok maksimum 300 produk. Ada kadang 40 pieces pun ada. So, sebagai dropship, inilah masalah yang menjatuhkan jualan anda sebenarnya. Okey. Sebagai contoh, anda buat kajian produk, anda buat produk listing, anda buat produk winning, dan jual produk winning. Anda jual dan anda mendapat hasil yang baik dan tiba-tiba jualan tengah mantap, stok di dalam produk dropship atau sekarang habis kerana kurang. Dan bila kurang, automatik produk winning tu akan mati. Dan anda tidak dapat menjualan tambahan lagi. Anda kekurangan satu produk winning, tidak dapat menjual dan membuang masa anda untuk mencari produk winning yang baru nanti. So, inilah masalahnya kerana stok mereka adalah kurang. So, anda tak boleh berterusan menjual produk tersebut. So, contoh anda sebagai ejen atau stokis kan, ada 2,000 produk bagus, kita kena jual kan. So, artinya dia tak putus. Tapi ini akan putus dan buang masa anda. Ini satu masalah sebagai dropship atau sekenas. So, untuk menghadapi masalah ini, mau tak mau, suka tak suka, anda sentiasa kena cari produk winning dan semasa kena aktif. Dalam funnel maintenance kami atau penyediaan kami, salah satu aktif penting untuk anda memastikan secara konsisten anda mencari produk winning di dalam kedai Shopee anda. Jika anda tidak buat, memang anda akan ketinggalan mencari produk baru yang diberikan oleh saya beli atau komiten, promote, cari produk winning, cari trafik organik, ikuti algoritma Shopee, sentiasa kena buat tersebut. Okey, atau seperti yang kata lagi, cari produk lain yang membakarkan stok untuk anda tanpa putus. Menjadi ejen atau stokis yang boleh memberikan produk untuk anda yang winning tanpa putus, anda boleh maintain anda jualan semasa. Okey, itu cara yang anda gunakan. Yang masalah kelima adalah dropship kini berbayar. Baru-baru ini saya value pada 2023 ini saya telah menggunakan kos subscriber, kos untuk menjadi keahlian sebanyak RM60 saya rasa, dan juga komputer juga pada tahun 2021 telah mengenakan bayar tersebut. Ini adalah satu bebanan kepada pemula-pemula bisnes online di mana setiap 3 bulan atau 6 bulan perlu membayar kos untuk keahlian. Okey? Dan ia akan mengecilkanlah kadar margin keseluruhan untuk anda.
kerana anda alokasikan keuntungan anda ni kepada kos kalian. Padahal kita untung 10% ya. Nah, 10% kena kasih duit dekat dia. So, tindakan untuk atasi dropship berbayar ni, anda kena cari dropship yang lain lah. Okey. Kalau anda punya dropship yang lebih sesuai, yang lebih bagus seperti saya sarankan ni, tak semestinya saya beli toko konten ini adalah sesuatu yang bagus, betul. Mungkin anda akan jumpa yang bagus, anda boleh share dengan saya nanti. Kita gunakan produk dropship yang murah dan tak perlu bayar ni. So, untuk setakat ni, saya beli toko konten yang terbaik untuk saya jelaskan di sinilah. Dan akhir sekali, anda boleh tambah juga cerita yang lain juga. Untuk cover punya kos RM60 ni, anda kena cari produk lain yang memberi keuntungan yang lebih tinggi untuk menjual, untuk cover anda punya kos kalian ni. Boleh juga, okey. Dan yang seterusnya, untuk saya, kalian saya beli konten ini sebenarnya tak punya impact apa-apa pun. Okey. Artinya kalau katakan 1 bulan RM60, 6 bulan RM60. 1 bulan anda perlu bayar dalam RM11 atau RM10. RM11, RM10 1 bulan tau untuk kos kalian. Saya rasa tak ada impact yang banyak jika anda benar-benar berminat untuk mempelajari tentang bisnes online. Itu pendapat saya lah. Terpulang pada anda sendiri. Okey. Dan seterusnya kelemahan dropship atau sekarang sini, anda tidak boleh sertai program Shopee ya. Di mana program Shopee ni seperti free shipping RM15, RM40, coin back coin, cashback, ni semua jika anda join, anda akan rugi kerana kunjungan margin anda dah 10%. Lepas tu kena bayar untuk free shipping ni semua negara-negara dah 7% tau. Saya beritahu RM4 untuk 5%. Dan ini adalah sesuatu yang saya tidak galakkan pada serta ini. So, anda tak boleh buat apa-apa. Sebagai dropship atau second-hand, anda tidak boleh sertai free shipping. Kecuali anda sanggup untuk untung 2% saja, anda sertai lah. Tapi untuk saya tak sertai. Saya tidak galakkan. Namun, anda boleh join kadang-kadang sesekali kempen-kempen Shopee lah. PD, kempen-kempen untuk event 25 bulan, kasih promosi, it's okay. Pada hari tersebut anda mengalami kekurangan keuntungan. Okey. So, realiti sebenar sebagai dropship atau second-hand, jelaslah soalan saya pada subscriber ini, jelas bahawa sebagai dropship atau second-hand di Shopee adalah sukar. Dan jika ada impikan keuntungan yang terlalu banyak, anda boleh lupakan saja tentang dropship atau second-hand sinilah. Ini saya betul terang kat sini kerana untuk kami, masalah saingan harga, masalah stok, masalah untung kecil, dan kesemua masalah ini yang berlaku sebagai dropship atau second-hand sini akan membantu anda pada masa hadapan. Kepayahan dalam dropship atau second-hand ini, anda akan jumpa juga, tak kira sama anda sebagai seorang mempunyai kedai sendiri, ada punya blog sendiri, benda ini tidak akan hilang. Sentiasa ada sahaja akan berlaku kerana wujudnya persaingan di dalam dunia bisnes online sendiri. So, anda harus lalui ini dengan cara yang paling minimum. Jika anda rugi yang paling minimum. Inilah sebabnya masalah yang kami berikan. Tetapi kami bukan memberikan tunjuk ajar untuk anda rugi. Kami berikan tunjuk ajar untuk anda bagaimana untuk masih masalah ni. So, oleh itu, apabila anda sudah yakin mendapat jualan yang konsisten di Shopee, okey, anda boleh pergi next step dengan lebih yakin. Anda boleh keluarkan modal lebih banyak untuk membuat produk anda sendiri, atau boleh buat produk di luar, simpan stok untuk jual sendiri. So, anda dapat menjual produk yang murah lah dan boostkan anda punya bisnes online lah. Tetapi, dengan pengalaman tu, anda berani untuk keluarkan modal. Okey? So, kesimpulannya, maksud banyak yang kami ini adalah fokus kami adalah membantu anda menjana trafik ke kedai Shopee dan menjana jualan yang konsisten bermula pada dropship atau second-hand. Jika anda mau berkembang jauh lebih jauh, boleh saja mencari produk yang lebih tinggi seperti katakan tadi dan gunakan teknik Master Plus suplemen kami yang anda jual, yang anda gunakan di Shopee dan gunakan di platform yang lain. Itulah kelemahan dropship atau second-hand oleh kami kepada anda. Dan ramai yang telah gagal dan saya akui kerana mereka tidak begitu kuat untuk menghadapi masalah ini. Tetapi tujuannya seperti saya katakan tadi, anda ingin belajar. Belajar apa yang saingan tersebut. So, anda timbul pengetahuan. Yang penting ilmu dan pengetahuan itu mesti ada. Ilmu, pengetahuan dan pengalaman itu mesti ada. Baru anda confident bagi next step. So, ada bermula dengan dropship itu pendapat saya yang paling baik lah. Sebab tu, dah sales untuk
masa kesimpanan ini tak begitu tinggi kerana dia begitu sukar sekali. Tetapi jika untuk jangka panjang, fikir secara logik, dia akan bantu anda pada masa akan datang. Makan masa. Okey, saya harap saya menjawab soalan subscriber saya ini. Jujur jawapan saya ini untuk anda dan anda fikirkan mana terbaik untuk anda sebenarnya. Okey, Assalamualaikum.